Ketika melakukan kajian sejarah, pengkaji sejarah telah menggunakan konsep sebab dan akibat dalam kajian mereka. Apakah itu sebab dan apakah itu akibat? Sebagaimana yang telah kita fahami sebelum ini, sejarawan Yunani iaitu Herodotus telah menjelaskan tentang maksud sejarah. Herodotus berpandangan sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan pendapat Herodotus ini, sejarawan berpandangan setiap peristiwa sejarah yang berlaku di dunia ini adalah bersebab. Oleh itu, semasa melakukan kajian sejarah, sejarawan bukan hanya mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku, akan tetapi turut mengkaji sebab-sebab yang membawa kepada berlakunya peristiwa sejarah tersebut. Sesuai dengan pepatah Melayu, kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang. Begitulah juga dengan peristiwa sejarah. Sekiranya tiada sebab, sesuatu peristiwa sejarah itu tidak mungkin akan berlaku secara tidak sengaja. Semua perbuatan dan tingkah laku watak-watak dalam sejarah mempunyai sebab masing-masing yang tersendiri. Sebagai contoh, peristiwa Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 merupakan salah satu peristiwa sejarah terbesar yang tidak boleh dilupakan. Dalam melakukan kajian sejarah terhadap peristiwa perang ini, sejarawan tidak hanya menceritakan tentang peristiwa peperangan yang berlaku, tetapi juga menjelaskan sebab-sebab mengapa Perang Dunia ini meletus. Peristiwa Perang Dunia Kedua bermula apabila Pakatan Ketenteraan yang diketuai oleh Adolf Hitler daripada Jerman bersama-sama tentera Itali dan Jepun telah menyerang negara Poland sebelum bertindak menyerang negara-negara lain di dunia ini. Persoalannya sekarang, mengapakah mereka menyerang negara-negara lain? Sebab-sebab serangan itu telah dikaji dan diteliti oleh sejarawan yang menjalankan kajian terhadap peristiwa perang tersebut. Setelah pelbagai kajian dibuat oleh sejarawan, mereka mendapati bahawa sebab mengapa Hitler sanggup memulakan Perang Dunia Kedua termasuklah disebabkan ketidakpuashatian rakyat Jerman yang pernah kalah dalam Perang Dunia Pertama sebelumnya, selain keinginan Hitler untuk menguasai negara-negara lain yang kaya dengan sumber dan hasil bumi. Seterusnya, selain mengkaji sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa sejarah, sejarawan juga akan mengkaji akibat daripada sesuatu peristiwa sejarah. Apakah yang dimaksudkan dengan akibat dalam sejarah? Akibat merujuk kepada kesan yang berlaku setelah sesuatu peristiwa sejarah itu terjadi. Melalui kajian berkaitan akibat peristiwa sejarah, seseorang pengkaji sejarah akan mencari perubahan yang berlaku disebabkan oleh peristiwa sejarah yang terjadi, termasuklah kesan yang baik dan kesan yang buruk. Sebagai contoh, dalam peristiwa sejarah yang telah berlaku, British pernah bertindak campur tangan dalam urusan pentadbiran negeri-negeri di Tanah Melayu semenjak tahun 1874 sehinggalah pada tahun 1957. Sebanyak tempoh campur tangan tersebut, pelbagai kesan dan akibat telah berlaku di negara kita. Antara kesan buruknya ialah raja-raja, sultan dan pembesar Melayu
telah kehilangan kuasa untuk memerintah negeri masing-masing dan telah dipaksa menerima segala arahan pegawai British, termasuklah dalam hal ehwal undang-undang, cukai dan pentadbiran. Pun begitu, terdapat juga kesan baik yang dapat dilihat. Antaranya, British telah membawa kemajuan dan pembaharuan seperti pembinaan jalan raya, kereta api, hospital dan sebagainya. Secara kesimpulannya, setiap peristiwa sejarah yang berlaku di dunia ini mempunyai sebab dan akibat yang tersendiri. Dalam bab yang akan datang, kita akan belajar banyak peristiwa sejarah yang pernah berlaku di dunia ini. Setiap pembelajaran sejarah yang akan kita pelajari akan menjelaskan kepada kita sebab dan akibat peristiwa sejarah yang berlaku. Sebab merujuk kepada penjelasan mengapa sesuatu peristiwa sejarah tersebut berlaku, manakala akibat merujuk kepada kesan dan perubahan yang berlaku setelah terjadinya sesuatu peristiwa sejarah.